Dia buat poster. Tak lucu nang jalan ni oh. Bergerak habis. Kunci. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kepada semua penonton dan juga semua panelis yang dijemput yang bersama kita pada hari ini untuk satu sesi Drone Talk webinar yang bertajuk Drone Application in Industrial Inspection. Baik, selamat datang bagi penonton-penonton live Facebook Arena. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk menyeru rakan-rakan semua untuk share, kongsikan video ini dan buatlah watch party dan sebagainya supaya orang lain maklum tentang webinar kita pada petang ini. Jadi masa mungkin saya nak memperkenalkan kita punya webinar pada hari ini, iaitu satu topik yang bertajuk Drone Application Technology in Industry Inspection. Inspection merupakan satu topik ataupun satu key kategori yang penting dalam aplikasi drone teknologi. Jadi pada hari ini kita akan kumpulkan panelis inspection dan juga wakil daripada institusi kerajaan untuk kita membincangkan tentang satu topik yang menarik, iaitu tentang aplikasi drone teknologi dalam inspection. Baik, tanpa buang masa saya pergi kepada pengenalan kita punya panelis kita pada hari ini. Hari Sabtu pun sanggup untuk turun bekerja. Kita ada 3 orang panelis di skrin seperti anda dapat lihat. Panelis yang pertama Arif Mushidi Muhammad. Arif merupakan seorang CEO iPetro Sdn Bhd, di mana beliau mempunyai pengalaman 13 tahun dalam bidang oil and gas, khususnya dalam bidang refinery. Dan beliau pernah terlibat dalam pelbagai projek pembinaan dan juga pentauliahan di beberapa projek kilang penapisan dan juga beberapa projek turnaround. Jadi minta Ayat Al-Mushidi untuk angkat tangan. Tunjuk sikit kat skrin. Baik. Panelis kita kedua merupakan Encik Muslim Allah Zaid, merupakan Chief Executive Officer Aeronef, di mana beliau telah terlibat dalam bidang drone sejak 6 tahun lepas, iaitu pada tahun 2014. Bermula dengan bidang R&D, kemudian masuk ke dalam bidang pendidikan drone dan latihan sebelum mengasaskan sebuah syarikat drone iaitu Aeronef, yang sekarang hampir bertapak 2 tahun dalam industri drone. Beliau merupakan konsultan teknologi drone dalam bidang pembinaan dan kuari. Baru-baru ini pernah terlibat dalam projek pelombongan di Muazzam dan juga di Kelantan. Tadi minta Tuan Muslim untuk angkat tangan. Nanti orang tak kenal pula. Baik, yang seterusnya panelis kita yang ketiga, Encik Wan Muhammad Farhan, merupakan pengurus atau manager drone tech dalam MDEC. Sebelum masuk ke MDEC, ni satu topik yang saya baru dapat tahu tadi, satu info yang menarik, pernah terlibat 7 tahun dalam bidang oil and gas sebelum masuk ke MDEC. Dan kini Encik Muhammad Farhan terlibat secara aktif dalam drone tech testbed initiative yang diumumkan oleh mantan Perdana Menteri kita Tun Mahathir pada tahun lepas. Baik, jadi saya dah memperkenalkan sedikit pengenalan kepada kita punya panel forum kita pada petang ini. Sebelum tu saya nak menjelaskan kepada semua format forum kita pada hari ini. Kita ada 5 round keseluruhan, di mana round pertama dan round ketiga adalah tentang forum lah, di mana panel akan bersoal jawab terhadap soalan yang akan ditanya. Kemudian round keempat, sekiranya para penonton, audiens semua ada soalan, tinggalkan di ruang komen ketika round keempat. Jangan tinggal sekarang. Nanti tahu tinggal sekarang, nanti tertinggal soalan tu. Baik. Kemudian pusingan yang terakhir, kita akan buat sesi penutup di mana setiap panelis akan memberikan penutup sepanjang 2 minit. Jadi tanpa buang masa lagi, kita akan teruskan forum kita pada petang ini dengan mengajukan soalan kepada panelis kita yang pertama, iaitu IR Mushidi daripada iPetro, di mana bila kita bercakap tentang teknologi atau kita cakap pasal drone, dia adalah satu key teknologi dalam industri 4.0 sekarang, di mana pelbagai bidang telah menggunakan drone dalam membantu perjalanan operasi sektor. Sebagai contoh, bidang pertanian, bidang pembinaan, bidang ketenteraan, dan banyak lagi lah aplikasi
ruang aplikasi drone ni. Dan industri minyak dan gas ataupun oil and gas ni turut terlibat dalam penggunaan drone untuk beberapa skop ataupun bidang kerja yang memerlukan penggunaan drone lah. Jadi sekiranya sebelum ni inspektor atau pemeriksa bertauliah dia perlu panjat, perlu memasuki ruang-ruang yang tertentu yang susah untuk dimasuk bagi melakukan kerja-kerja inspection ataupun kerja-kerja pemeriksaan. Sekarang bila dah ada teknologi drone dan robotik, dia telah mula mengganti peranan manusia dalam industri inspection. Jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Mursyidi, sebenarnya apakah manfaat dan kelebihan yang diperolehi dari mana pengadaptasian drone bagi tujuan inspection berbanding dengan kaedah yang digunakan pakai sebelum pengaplikasian drone ni? Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada Tuan Moderator. So seperti yang dimaklumkan, saya Mursyidi. Alright. So lebih sedikit pengenalan lah berkenaan dengan background saya. So ini saya degree mechanical University of Auckland, New Zealand. And then ada 13 tahun lah pengalaman dalam oil and gas. Saya start involvement dengan drone ni pada tahun 2017. Okay. So that's how it begin. Macam mana cerita pasal drone ni, 2017 saya buat drone inspection online flare dekat refinery. So baru kita start explore. Okay. So waktu tu saya sebagai inspector dan kita ada 2 orang drone pilot lah yang menguruskan, dan saya yang instruct lah nak check benda apa dan komponen apa dan sebagainya lah. Okay. So that's how it started in 2017, and then 2018 lepas je projek tu terus bersemangat nak ambil lesen jadi drone pilot lah. So terbang ke Perth dan dapat kalah under CASA certified kan. So dan dari situlah bermula, dan saya start most of the job is more on flare inspection. Kalau siapa yang tak familiar, flare inspection ni adalah kalau tuan-tuan lalu kat kawasan oil and gas nampak yang keluar api-api kan, macam ada api di waktu malam tu, itulah flare. Okay. Jadi apa yang kami buat lah, kami buat inspection flare tu waktu tengah ada api. Itu yang kita tak boleh orang manusia terlihat yang atas lah. Okay. So pengalaman flare inspection ni ada beberapa lah dekat offshore dan juga dekat onshore. Okay. Cuma baru-baru ni tahun lepas lah saya ada pengalaman buat internal inspection untuk coke drum. Itu pun dekat refinery juga. Itu pengalaman pertama menggunakan drone for internal inspection lah. Okay. Itu secara umum lah saya punya exposure on kata drone application. Okay. So peringkat awal saya sebagai engineer dan beralih kepada inspector. So sama juga 2013 saya dapat certified API inspector pressure vessel. Okay. Jadi kalau siapa yang kurang familiar dengan bidang inspection, ni sedikit pengenalan lah. Okay. So dia adalah di bawah dipanggil asset integrity management. Okay. Bawah asset integrity management biasanya dipecahkan kepada material, corrosion dan juga inspection lah. Jadi certified inspector, contohnya API ni dia certifiedkan inspector for in-service. Okay, dia ada 3 main equipment. So yang pertama pressure vessel, yang kedua piping, yang ketiga tank, dan ada beberapa certification yang lain. Okay, so saya certified untuk pressure vessel, piping, tank dan juga RBI lah. Okay, jadi saya start dengan sebagai inspector, baru saya gunakan apply kepada gunakan drone teknologi lah. Same scope is buat inspection. Okay. Jadi saya relate lah beberapa benefit yang kita dapat based on pengalaman saya sendirilah. Okay. So bila kita kata nak compare guna drone dengan kaedah konvensional yang biasa saya buat inspection sebelum ni. Okay. So yang pertama dan paling penting sebenarnya kelebihan dia adalah dari segi safety lah. So dalam oil and gas ni kita tak boleh lari, safety is our first and top priority. So kita bermain dengan industri yang high risk. Tuan Farhan pun ada background proses safety management. Dia memang tahulah macam mana kan kita ada occupational safety dengan proses safety. Okay? Jadi kalau siapa oil and gas dia tahu. Dan saya sendiri personally memang berhadapan dengan macam-macam kes-kes orang kata kejadian-kejadian insiden-insiden di industri lah. Okay? Jadi yang pertama safety. Alright. Contoh macam flare inspection. Kalau normal, bila ada api ke atas tu, memang operator ataupun manpower kita tidak benarkan untuk panjat structure flare tu. Jadi isu dia adalah kita nak tengok condition. Maybe kita ada isu operation ataupun maintenance kata flare kita ada something wrong. Tapi kita tahu benda apa yang rosak. Jadi kita nak check waktu online. Kalau dulu tak boleh, kita guna teropong kan, daripada jauh agak-agak benda barang ni rosak kan. Tapi dengan menggunakan drone, kita boleh naikkan drone,
So dia adalah safe distance tu maybe dalam 15 ke 20 meter. Tapi kita boleh zoom the camera dan kita boleh dapat gambar, video dan juga kalau nak gunakan tomografi pun pun boleh kan. Jadi sebelum ni tak selamat untuk kita check online flare. Sekarang dengan menggunakan drone benda tu dah selamat. Okay, itu yang pertama, kita boleh maintain safety distance from hazardous area lah. So sebelum ni kita tak boleh buat, sekarang ada drone benda tu possible untuk buat dengan selamat. Itu yang pertama, safety. Yang kedua adalah dari segi cost saving. Saya sebelum ni adalah turnaround planner. So kita merancang turnaround. Turnaround shutdown ni istilah yang diulang-ulang kerap digunakan untuk siapa kerja oil and gas lah. Orang kata turnaround ni menatang apa kan. So turnaround ni sebenarnya adalah kalau kita bayangkan repair kereta, dia adalah major overhaul lah istilahnya. Jadi kita akan stop operasi kelang, keseluruhan kelang stop, and then kita akan buka buat overhaul, buat cleaning, buat inspection, service dan sebagainya. Okay, benda tu berlaku, dia ada dia punya kekerapan dia. Okay, jadi apa yang berlaku sebelum ni, flare ni dia bukan boleh shutdown. Dia macam orang kata kalau istilah kasarnya tangki jamban kita lah. So dia diguna 24 jam sepanjang tahun. Jadi flare ni dia opportunity dia untuk shutdown ni maybe 5 tahun sekali. So bayangkan 5 tahun sekali, okay, waktu itulah the only option tempat yang kita boleh nak repair. Tapi tuk-tuk bila datang, bila shutdown, tengok kita bayangkan benda lain rosak, benda lain yang rosak. Jadi kita beli spare part lain, nak tukar, rupanya spare part kita beli tu tak ada masalah, yang rosak benda lain. So itu yang berlaku sebelum ni. Sebelum kita hanya agak-agak tengok betul-betul ropong, okay. Sekarang ni dengan menggunakan online inspection, kita boleh ambil gambar, oh kita tahu dah, kita punya flat tip ada damage. Kita punya piping, insulation, benda apa dah yang rosak, kita dah boleh buat scoping peringkat awal. Itu yang berlaku waktu preparation. Jadi ini yang saya buat, first job saya adalah kita identify apa komponen yang rosak dekat flare so that shutdown tahun depan, turnaround tahun depan dia boleh prepare for the maintenance. Okay, so ini yang kedua, cost saving in term of planning dan kita tak salah buat kerja maintenance. Okay, yang ketiga adalah time saving. Okay, so kalau sebelum ni contoh kita nak buat inspection dekat dalam tangki lah. Okay, saya pun buat tank inspection. So biasanya kita akan erect scaffolding. So bayangkan kalau tangki tu diameter dia maybe dalam 20 meter, 40 meter atau apa puluh meter. Jadi kadang-kadang dia ambil 2 minggu ke sebulan, berbulan lamanya untuk erect scaffolding sebab kita tak sampai kan. So kita nak access kat kawasan shell yang tinggi tu perlukan erection of scaffolding. Jadi apa yang berlaku dengan menggunakan internal drone, contohnya Helios dan any drone lah yang boleh buat, sebenarnya kita dah tak perlu erect scaffolding dan benda tu boleh buat dalam masa yang lebih cepat. Itu yang dipanggil dengan time saving lah. Okay, so we can deploy in a relatively short time. Dengan masa yang pendek kita nak terus boleh start. Kalau tidak sebelum ni kita memerlukan ambil masa untuk erect scaffolding. Right? Itu yang ketiga. Okay, yang keempat yang saya nak highlight adalah berkenaan dengan reliability. Okay, so bila kata integrity, kenapa kita buat inspection? Yang pertama adalah untuk safety. Yang kedua adalah untuk regulatory requirement. Kalau kat Malaysia kita ada akta yang bawa FMA, Factory and Machinery Act, bawa JKKP contohnya. Dan yang ketiga adalah reliability. Okay, jadi apa yang kita nak improve reliability ni, maksudnya kita boleh predict ataupun kita boleh prevent, kita boleh buat something before it fail. Okay, yang tu yang kita nak. Okay, jadi contohnya macam sebelum ni kita tak ada accessibility tempat yang tinggi. Kita tahu tu tu bocor kan. So contoh piping atau pipeline kat kawasan tinggi yang kita boleh gunakan drone buat visual inspection dan kita boleh identify kat mana yang ada potential untuk leak. Jadi kita boleh buat intervention sebelum leak tu happening. So yang keempat tadi adalah improve the reliability. Dan yang terakhir yang penting juga adalah better quality data. Okay, so menggunakan drone dia lengkap dengan kamera yang canggih dan sebenarnya kalau dulu especially issue accessibility lah. So biasanya kalau inspector dia akan bawa kamera dia, okay. Jadi dan dia ada limited access. Kadang-kadang bila tak ada accessibility, angle dia boleh ada satu angle je. Tapi kadang-kadang pada angle tersebut kita tak dapat gambar defect yang kita nak. Jadi dengan menggunakan drone sebenarnya kita boleh go maneuver banyak angle from side, from tepi ikut angle. Jadi bukan saja dapat a good angle yang kita nak, resolution ni pun high resolution lah. Jadi kita dapat quality data
Dan sebenarnya quality data ni sebenarnya yang very important. Orang kata data is king. So lepas tu kita boleh proses data, buat analisis menggunakan AI dan sebagainya. Okay, so saya simpulkan balik tadi ada 5 kelebihan yang saya highlight. Pertama adalah safety, yang kedua adalah cost saving, yang ketiga adalah time saving, yang keempat adalah reliability improvement, dan yang kelima adalah better quality data. Baik, terima kasih kepada Arya Mushidi atas perkongsian bagaimana sebenarnya teknologi drone ni membantu industri oil and gas untuk mengubah beberapa kualiti yang sebelum ni kualiti biasa-biasa, tapi mengubah dari sudut kualiti kerja, mengubah dari sudut kualiti hasil, dari sudut beberapa antara disebut dia tentang safety, tentang time saving, reliability dan juga better quality. Jadi ini antara faktor mengapa teknologi sekarang ni membantu pengusaha atau penggiat industri untuk mengubah cara kerja. Jadi itu yang kita namakan, kadang-kadang ada term yang selalu digunakan lah, disruptif. Bagaimana sebuah teknologi itu boleh menggantikan satu teknik ataupun teknologi yang pernah ada sebelum ini. Baik, terima kasih kepada Arya Mushidi. Kita pergi kepada soalan yang kedua yang saya nak tujukan kepada Encik Muslim. Tadi kita dah bincang pasal inspection ataupun pemeriksaan menggunakan drone ni, dan kita masih berbincang tentang itu. Dan saya percaya ia bukan hanya limited dalam bidang energi ataupun bidang telco sahaja ataupun bidang oil and gas sahaja. Dan malah ia mungkin boleh diaplikasi dalam bidang pembinaan. Contohnya kita nak memeriksa struktur, kita nak periksa keadaan ataupun progres bangunan, di mana sebuah artikel dalam laman Action Post melaporkan industri pembinaan merupakan antara industri yang secara pesat mula mengadaptasi teknologi drone dalam ekosistem pembinaan. Jadi boleh tak Encik Muslim kongsikan apakah di sana ada peluang pasaran ataupun market opportunity untuk mengaplikasikan drone bagi tujuan inspection ataupun pemeriksaan ataupun predictive maintenance dalam bidang pembinaan? Dipersilakan Encik Muslim. Okay, terima kasih kepada Encik Nizal dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh ahli panel. Okey, untuk soalan tersebut, jika terlihat PwC telah meletakkan nilai pasaran drone bagi tujuan implementasi dalam pembinaan dan juga pelombongan berjumlah 28.3 bilion USD. Dan Drone Deploy, sebuah software pemprosesan drone, merekodkan kadar adaptasi teknologi drone yang paling tinggi adalah dalam industri pembinaan sebanyak 239%, diikuti dengan perlombongan sebanyak 198%. Jadi ini adalah potensi pasaran dan trend di peringkat global. Namun jika kita nak menjadi lebih realistik, sepatutnya kita menilai bagaimana potensi pasar tersebut di peringkat lokal dahulu. Jadi sebab saya yakin sebenarnya lokal ekosistem dapat membantu penggiat contohnya dalam SME ataupun PKS untuk mematangkan produk mereka sebelum pergi ke peringkat global. Jadi ada dua poin yang saya nak sentuh. Pertama adalah cabaran permintaan. Dan yang kedua adalah dari sudut kita sebut sebagai tuntutan keperluan. Jadi saya pergi pada cabaran permintaan. Jadi kita boleh menilai secara langsung adaptasi drone pada fasa pembinaan di Malaysia masih lagi pada fasa awal dan belum lagi pada fasa yang kita kata fasa yang matang. Setakat ini lebih banyak drone ini digunakan dalam fasa pra pembinaan ataupun kita kata pre-construction dalam surveying ataupun EIA, Environmental Impact Assessment. Implementasi ketika fasa pembinaan itu sendiri during construction masih dia hanya popular sekadar aerial video sahaja, video assessment ataupun aerial video monitoring. Dan implementasi yang paling popular sebenarnya, yang paling kurang popular sebenarnya adalah pada fasa pasca pembinaan itu sendiri. Contohnya bila infrastruktur ataupun bangunan tersebut sudah dibina, sepatutnya kita perlu ada pemeriksaan berkala untuk struktur tersebut. Jadi ini kita kata yang paling tidak popular lah dalam penggunaan drone. Contohnya pemeriksaan struktur untuk mengenal pasti defect ataupun berapa kelemahan, rekahan selepas pembinaan, fatigue structure contohnya. Namun ada beberapa syarikat yang kita kata agak besar yang menggunakan drone secara sepenuhnya dan juga teknologi-teknologi terkini. Contohnya saya boleh ambil MMC Gamuda yang dalam pembinaan MRT mereka menggunakan 3D real capture dan sebagainya. Dan dari sudut fasa adaptasi teknologi ini, khususnya drone tech dan juga IoT, kalau kita sebut dalam ruang lingkup IR 4.0, kita boleh lihat
bila kita refer pada Roger Bell Curve ni untuk kita boleh baca curve adaptasi teknologi, ada beberapa fasa. Jadi bagi saya dalam khususnya dalam bidang pembinaan, construction dan juga mining, kita berhadapan dengan early majority punya pihak, iaitu mereka ni more konservatif tapi terbuka kepada new ideas. Jadi apa yang diperlukan, yang kita bincang ni adalah cabaran permintaan. Apa yang kita perlukan adalah penyelesaian dari sudut POC. Bagaimana kami khususnya Aeronerv dan mungkin rakan-rakan lain yang masuk dalam area drone for construction atau for mining, kita perlu ada POC yang mampu kumpulkan data untuk kita bandingkan data selepas teknologi tersebut implement dan juga data daripada cara-cara konvensional. Jadi kita boleh bandingkannya dan kita boleh bandingkan kos teknologi tersebut dengan kos penjimatan ataupun kos-kos tersembunyi yang mungkin hadir hasil dari risiko kurangnya data sebelumnya. Jadi yang kedua adalah berkenaan dengan tuntutan keperluan. Jadi kalau kita lihat untuk masuk pada tuntutan keperluan, saya ingin bawakan pada sini beberapa kes yang real. Pertamanya, kalau tuan-tuan ingat kes struktur replika buku DBP, menara DBP, di atasnya kalau tuan-tuan ingat ada struktur replika buku kan. Jadi ketika itu berlaku kontroversi. Kenapa? Kalau ikut pada laporan media pada bulan Ogos 2019, kita dapat lihat join ataupun palang-palang besi dah berkarat dan juga reput, kan, yang mana boleh memungkinkan berlaku risiko-risiko keselamatan terhadap bangunan dan juga pekerja. Dan termasuklah isu yang terbaru adalah kondo dalam binaan runtuh di Taman Desa. Itu laporan 14 Februari 2020. Dan juga yang pernah merenggut nyawa iaitu tanah runtuh di tapak pembinaan di Tanjung Bungah di Pulau Pinang. Itu tahun 2019, 25 Jun. Jadi banyak lagi kes-kes yang berlaku yang membuktikan keperluan penggunaan teknologi khususnya drone dalam preventive measure dan juga risk assessment. Jadi semua kes yang saya ketengahkan ini membuktikan pemeriksaan perlu dilakukan secara berkala dan perlu berlakunya pemeriksaan untuk beberapa parameter. Contohnya binaan, sambungan struktur, karat, berlakunya tumbuhan lain atau rumput dan sebagainya, rumpai, rekahan, penggelupasan cat ataupun kebocoran. Namun jika kita sentuh potensi drone ni secara ideal untuk pemeriksaan bangunan, bagi saya luas potensinya. Contohnya drone boleh digunakan untuk bentuk reality capture data untuk dapatkan BIM, building information modeling, untuk lakukan preventive ataupun predictive maintenance, pemeriksaan atap, pemeriksaan kekuatan struktur seperti di jambatan, bangunan, tebing cerun, menara dan terowong. Contohnya menara terowong MRT, menara terowong smart, terowong menora dan juga di Karak contohnya. Jadi setakat itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Encik Muslim atas perkongsian sebenarnya tadi. Mana ada permintaan tetapi ada urgensi untuk implementkan teknologi drone khususnya dalam bidang inspection, building inspection, tetapi masih kurang di peringkat permintaan ataupun masih kurang di peringkat awareness, kita kata itulah. Sebab bila kita cakap pasal permintaan, dia adalah sangat berkait rapat dengan awareness. Dan bila kita bercakap tentang soal awareness, yang paling layak untuk berbincang dengan kita pada petang ini Encik Muhammad Farhan. Jadi kebanyakan masyarakat, kalau kata kita bercakap tentang drone ni, masih ramai yang ingat drone ni adalah alat untuk menangkap gambar dari udara, ataupun paling senangnya bila orang cakap pasal kita ni buat kerja drone, kita ni tangkap gambar kahwin. Itu biasalah kan. Sedangkan aplikasi drone ni cukup luas dan menurut PwC, nilai pasaran bagi teknologi drone ni adalah 127 bilion kan. Sebenarnya satu jumlah yang sangat besar lah. Dan hal ini kurangnya kesedaran ni mungkin kerana kurang awareness dalam kalangan masyarakat. Sama ada masyarakat tu adalah merujuk kepada orang awam ataupun penggiat industri itu sendiri lah. Dan contohnya penggiat industri dalam bidang construction. Jadi apakah sebenarnya inisiatif pihak MDEC sebagai orang kata advocate teknologi ni
dalam usaha untuk memberi pendedahan tentang teknologi kepada masyarakat kita, khususnya teknologi drone yang menjadi perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Nizal. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi sedikit berkenaan inisiatif yang MDEC sedang adakan sekarang ni. Saya sendiri terlibat dalam bidang oil and gas ni sebenarnya dah lama. Sebelum ni saya pernah my first job in 8 years ago was sebenarnya saya ni NDT inspector. So kalau nak ikutkan itu like the first frontliner lah kalau dalam bidang oil and gas ni, nak memastikan integriti sesuatu binaan di dalam, sebenarnya bukan sahaja oil and gas lah, ada industri pun. The frontliners for industries ni sebenarnya adalah the inspectors yang memastikan integriti kepada bahan binaan yang dibuat. So kemudian daripada situ saya bekerja, saya pernah berkhidmat dengan sebuah syarikat oil and gas nasional, dan saya berkenalan pada tahun 2015 dengan drone ni sebenarnya. And then oil and gas masa tu, dan oil and gas ni seperti industri-industri yang lain, dia ada turun naik dia. Dan yang menariknya, ketika turunnya minyak pada tahun 2015, syarikat-syarikat minyak mencari peluang macam mana nak cost saving, macam mana nak memastikan perjalanan operasi boleh berlangsung tapi dengan kurang manpower sebagai contoh. So daripada situ teknologi-teknologi yang ada, termasuklah drone itu sendiri, keluar dan digunakan sebagai POC, sebagai testing sebelum ianya menjadi normal sebagai salah satu tools untuk inspection di dalam industri-industri, termasuklah industri oil and gas. Kemudian MDEC sendiri saya join sebenarnya pada tahun 2016 selepas beberapa cubaan untuk melakukan bisnes dalam bidang drone juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah, maknanya kita ada turun naik, kita faham so saya sebagai, walaupun saya bekerja sebagai agensi kerajaan, so MDEC ni kita dikenali sebagai agensi pembangunan industri. So kita membangunkan industri, sebuah agensi sekarang ni di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. So MDEC ni selain daripada membangunkan industri, kita juga membangunkan rakyat, membantu rakyat dalam mendigitalkan kehidupan harian mereka. Maknanya semua benda berkaitan digital ekonomi, semua benda berkaitan dengan digital teknologi, semuanya ada department-department, division-division di dalam MDEC yang jaga bahagian-bahagian tersebut. Kemudian yang menariknya, setelah saya join MDEC selama 2 tahun, kita cuba push drone teknologi ini sebagai salah satu daripada teknologi yang harus kita kedepankan. Sebab kita nampak drone teknologi ini selain daripada kegunaan dia yang istimewa, ia juga menjadi seperti satu benda yang menarik perhatian orang ramai. So bukan sahaja menarik perhatian industri, tapi ia juga menarik perhatian rakyat. So bila orang tengok drone terbang, itu dah macam kita dah capai tahun 2020 lah. Kalau ikutkan standard kan, benda-benda yang boleh terbang ni adalah sesuatu yang menakjubkan sebenarnya. Tapi selain daripada itu, kita juga sedar. So di Malaysia ni, macam I.A. Mursyidi kata tadi, dia start IPA itu masa tu 2016. Tapi sebenarnya sebelum pada tu lagi sudah ada kegunaan drone ni dalam industri sebenarnya, tapi ramai tidak tahu lagi pada masa itu. So 2 tahun yang lepas, kami di MDEC telah mengumpulkan syarikat-syarikat yang menggunakan drone sebagai servis, yang menggunakan drone sebagai produk yang digunakan di dalam Malaysia dan juga di luar negara. Sebab kita dapati company-company di Malaysia ni ada potensi yang tinggi, dan ia adalah satu teknologi yang drone itu sebagai tools, dan kita menggunakan kreativiti dan inovasi, kita boleh gunakan dia membuat inovasi-inovasi yang baru dalam bentuk software ataupun hardware.
So daripada situ pada tahun 2019 pada bulan Oktober seperti yang Cik Nizam maklumkan, so kita announce satu program bernama Global Testbed Initiative di mana kita dahulukan teknologi drone tech sebagai satu teknologi yang kita nak kedepankan dan kita nak bangunkan bersama-sama dengan industri dan ekosistem-ekosistem yang ada di dalam drone ekosistem ni. So dalam drone ekosistem ni kita fokuskan kepada beberapa perkara. Yang pertamanya investment. So investment ni bermaksud membawa masuk syarikat-syarikat yang berkaitan dengan drone untuk bina teknologi mereka di Malaysia. Tapi ada dan juga investment dari segi syarikat-syarikat tempatan yang ada teknologi-teknologi yang kita boleh kenalkan kepada para pihak-pihak investor di dalam negara dan juga di luar negara. Dan untuk kita lakukan dan tunjuk teknologi-teknologi drone yang baru ni, sebab seperti industri-industri yang lain juga, industri drone ni tertakluk kepada polisi-polisi dan regulasi-regulasi yang tertentu lah. Oleh itu kita cadangkan kepada kerajaan pada ketika itu untuk adakan satu kawasan yang kita khaskan untuk kita kumpulkan syarikat-syarikat drone teknologi ini dan kita test di kawasan-kawasan yang dibenarkan ni. So daripada situ kita boleh tunjukkan kepada orang ramai, kita boleh tunjukkan kepada pihak industri, kita boleh tunjukkan kepada pihak investor kegunaan drone dari segi aplikasi, dari segi software, dari segi hardware. So semua ni kita boleh lakukan di dalam kawasan yang selamat. So itu adalah salah satu bahagian yang kita lakukan di dalam ekosistem drone tech initiative ni. Lagi satu adalah policy development itu sendiri. Kerjasama kita dengan pihak agensi yang lain seperti Futurize, Civil Aviation Authority of Malaysia. So untuk pengetahuan awal, so untuk menerbangkan drone di Malaysia ni anda mesti mendapatkan kebenaran atau permit daripada CAM lah. Tapi kita setelah kita lakukan beberapa perbincangan dengan pihak-pihak berkaitan, yang kita nampak ada progressive movement dan perkembangan-perkembangan yang positif yang insya-Allah akan berlaku dalam masa beberapa bulan ni, yang kita boleh bantu untuk memudahkan lagi kita punya industri players ni untuk berkecimpung di dalam bidang drone ni. Nombor 3 saya ingin tekankan adalah ekosistem drone tech yang kita cuba bina ni, ada inisiatif ni kena ada community. So community di Malaysia ni sama juga macam saya, background saya dululah engineer sebenarnya. Dan kalau kita tengok engineer ni, kita kalau orang cakap biasanya suka duduk belakang lah. Kita buat kerja diam-diam and then orang tak nak kedepankan pun tak apa. Asalkan kita buat kerja, kita tahu benda semua selamat. Tapi bagi saya, bila saya berada di pihak kerajaan, di pihak agensi, komuniti-komuniti di luar sana harus menyuarakan mereka ada, menyuarakan komuniti itu ramai, menyuarakan ada aplikasi atau program-program yang ada yang boleh kita buat bersama-sama. Sebab untuk kita memajukan industri ini, semua orang di dalam komuniti, asosiasi harus bersama-sama. Sebab daripada situ kita boleh kumpulkan dan kita boleh maklumkan kepada pihak kerajaan, kita boleh beritahu, dan kita daripada situ polisi-polisi yang kita perlu buat, daripada situlah kita dapat input daripada industri. So kalau tak ada association, tak ada community, tak ada feedback, so macam mana kita nak harapkan kerajaan ni improve. So improvement tu akan datang daripada input dan feedback yang datang daripada komuniti itu sendiri. Dan yang paling terakhir yang saya ingin tekankan adalah MDEC sendiri, kita di luar drone tech pun kita membantu syarikat-syarikat teknologi tempatan lah, daripada segi akses pasaran, daripada segi khidmat nasihat, mentor, daripada segi akses kepada funding,
akses kepada talent, dan yang paling terakhir sekali yang saya nak tekankan juga sebenarnya adalah visibility. So visibility ni kalau syarikat-syarikat di Malaysia ni, kita mungkin pada pandangan saya, kita ni malu-malu sikit lah. So sebenarnya benda ni kita harus ingatkan kepada syarikat-syarikat kita, kepada usahawan-usahawan yang muda dan juga yang dah senior. So even though you dah lama, even though produk you bagus, tapi kalau you tak bagi tahu orang, macam mana orang nak tahu? Betul tak? So betul. Daripada sini kita ada program-program visibility ni di mana you ceritakan kepada kita apa produk you, bagus ke tak bagus. Kalau tak bagus, kita cuba improvekan bersama-sama. Kita bagi lagi you feedback. Dan bila ada benda-benda yang bagus ni, kita akan kongsikan dengan media-media, rakan-rakan media kita di dalam negara dan juga di luar negara. Sebab di sini saya nak tekankan visibility punya case ni, contohnya kalau saya rasa di dalam community kita ni semua orang kenal Aerodyne. So Aerodyne ni syarikat dia ditubuhkan kalau saya 2016-2017 macam tu. So it's less than 5 years ago. Tapi strategi dan dia punya cara dimarketkan produk tersebut, servis tersebut dan fokus market juga adalah sangat penting. Maknanya visibility ini yang pentingnya kita nak pushkan company-company kita bukan kepada market lokal sahaja, tapi visibility ini akan membantu kita untuk memarketkan produk dan servis kita kepada peringkat global. Sebab saya yakin produk yang Encik Muslim Al-Mursyidi boleh buat, ianya boleh juga digunakan di luar negara juga. So itu sahaja daripada saya. Nanti kita boleh bincangkan lagi bahagian-bahagian yang lain nanti. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Encik Farhan. Saya tarik dengan satu poin penting yang selalu diulang-ulang tadi adalah tentang visibility. Di mana kalau kata kita nak kaitkan apakah kadar awareness ni, dia sangat berkait rapat dengan visibility. Dan lebih ramai orang tahu, lebih banyak kita showcase, tunjukkan, lebih ramai orang akan faham, lebih ramai orang akan aware dengan adanya teknologi drone ni, dan ia bukan sekadar untuk menangkap gambar, tapi aplikasinya cukup luas dan besar. Jadi saya masih teringat ketika tahun 2018 tak silap, MDEC pernah 2018 atau 2019 ketika MDEC menganjurkan My Drone Tech, My Drone X. Di mana mengumpulkan tu baju My Drone X tu. Mengumpulkan beberapa pemain industri. Betul. Mengumpulkan pemain industri dan orang awam boleh datang dan melihat sendiri. Rupa-rupanya bahawa drone tu aplikasi ini cukup luas dan cukup besar. Betul. Baik, kita teruskan kepada pusingan yang kedua. Kali ini Encik Mursyidi, dan kita nak bercakap tentang inovasi Encik Mursyidi. Shell antara yang syarikat yang terawal yang melancarkan penggunaan drone untuk pemeriksaan flash tag, dan syarikat lain juga seperti Rexall juga pula menggunakan drone bagi tujuan untuk mengenal pasti punca minyak yang berpotensi untuk digerudi. Dan tahun lepas tak silap saya, Petronas telah mengadakan pertandingan drone yang berupaya mencari dan berupaya untuk mengendalikan pemeriksaan UT scanning ataupun ultrasonic thickness untuk struktur-struktur yang tinggi. Jadi bila bercakap tentang inovasi pada pandangan tuan, apakah bentuk inovasi yang baru yang mungkin tuan fikirkan dalam aplikasi drone dalam pemeriksaan, dalam inspection berkaitan oil and gas ni? Dan setakat mana kadar implementasi, bila cakap pasal inovasi, yang kita nak tahulah setakat mana sebenarnya kadar implementasi ni dalam bidang oil and gas, tu kadar implementasi drone. Dan adakah sekarang ni ia masih berada di fasa pengenalan, ataupun sebenarnya teknologi drone ni dah diimplementasi secara meluas untuk mungkin bukan sekadar bidang mungkin sekadar bukan flash tag inspection saja. Baik, Encik Mursyidi. Right, terima kasih atas soalan Tuan Moderator. Jadi topik round kedua ni berkenaan dengan inovasi, satu topik yang pada saya benda yang keep me orang kata interested. Sebab apa?
we're talking about disruptive technology. Ini benda-benda yang kita kena aware dengan apa, the reality of today's environment. Dulu company-company besar, untuk dia jatuh, sebenarnya dia takkan jatuh secara pantas. Dia akan ambil masa naik, dan kalau jatuh pun dia ambil masa yang lama. Dengan disruptive technology, sebenarnya you boleh naik, you boleh park macam tu je. Kompetitor akan potong you because of disruptive technology yang dia ada. Okay, so that's why even dalam syarikat kami, dalam tim kami pun, kami sebenarnya memang try untuk get initiative on innovation. Tapi benda ni dia tak senang lah kan, nak paksa orang kreatif, nak paksa orang fikir kan. So orang, kalau kita kerja ni, aku nak buat kerja aku je, balik lah kan. Tapi how we create a culture, that's a challenge sebenarnya. Okay, tapi from my experience operating drone since 2017, sebenarnya in term of innovation, maksudnya in term of development of technology drone itself, sebenarnya dah banyak improvement. Dulu waktu first time saya buat drone inspection, ya Allah, dia punya drone tu besar kan. Guna S900, kalau tuan-tuan, kalau orang lama dia biasa nampak lah S900. Bateri besar-besar ni bang. So berhenti rehat ni kena pergi charge bateri, tu datang balik nak run. Nak bagi masuk pukul 8 atau pukul 5 boleh run. Okay, so besar gedabak. Sekarang ni Matrix 210 ni sebenarnya very mobile, very ringan, dan sebenarnya very, orang kata, easy to use. Okay, jadi innovation maksudnya development in term of equipment, in term of machine lah, in term of tool, drone as a tool, sebenarnya there's a lot of improvement. We're talking about dia punya camera technology, video, thermography dan sebagainya. Benda tu one part in term of machine. Okay, yang kedua in term of manpower, saya tengok manpower pun dulu nak cari drone pilot ni susah lah. Sekarang ni dah banyak training provider yang buat certification dan sebagainya. Dekat awal dulu memang saya try nak masuk bidding lah kan, tender-tender dengan multinational company sebagainya. That's why saya pergi ke Australia tu, sebab in order to meet. Sebab drone ni overseas dah start lama lah. Even 2017 sebenarnya dekat offshore tu dah banyak dah guna drone. Maksudnya they have started using it just few years before. Okay, cuma the local player ni dia baru masuk kan, dan start ni. Okay, jadi in term of manpower pun sebenarnya we are becoming more competent, alright. Cuma I think in terms of innovation, when we're talking about inspection, ada dua benda yang penting yang kita akan measure. Yang pertama adalah in terms of time. Berapa lama you ambil nak inspect, contohnya satu flare. Okay, berapa, and how the accuracy of your inspection. Okay, so dua benda ni, time dan juga accuracy. That's why kalau tuan-tuan boleh Google, sebenarnya dia ada banyak study yang buat, dia compare lah manusia buat dengan drone buat. Okay, so tuan-tuan boleh buka solar, satu industri yang menarik yang saya suka, dan saya pun sebenarnya yang ada business ke depan yang we are looking forward to. Okay, contoh untuk inspect solar punya facilities. Okay, so kalau dia menggunakan drone, it takes only 2 hours, which kalau guna orang it take 2 days. So you're talking 2 hours, 2 days. The gap is too huge. Okay, so you're talking about timing and accuracy. And then bila the study tu yang saya baca, maksudnya accuracy is the same. Okay, maksudnya even you're using drone and technology, you will get the same accuracy, but you got the speed. Itu sebenarnya pada saya good strength of technology drone ni. Okay, macam saya nak relate macam yang biasa saya buat. Okay, saya buat inspection untuk pipeline. Okay, jadi apa yang berlaku, contoh untuk saya inspect pipeline sepanjang 1 kilometer, contoh ambil 1 kilometer. So it takes a few months untuk erect scaffolding je. Okay, and then for me untuk pakai harness, kalau sampai biasa pergi set, pakai harness, pakai PPE full, panjat tangga, duduk dekat pipe rack tu, okay, bongkok-bongkok kan, buat inspection dekat gambar di bawah, that's how it's happen. Okay, and then panjat pula ni atas, nak gambar lebih atas, okay, and then pusing tengok kat bawah apa support dan sebagainya. That's how we do it manually. Okay, so now with orang kata drone, sebenarnya you will fasten the process. Satu proses untuk data, capturing the data, and then the processing the data. Okay, so baru-baru ni dekat GDC pun sebenarnya topik yang saya present baru ni adalah berkaitan dengan pipeline inspection and corrosion detection. Macam saya inspection ni, corrosion ni orang kata mainan utama lah
Dia makanan harian. Corrosion ni makanan harian. Okay? So sebab apa? Sebab corrosion ni dia, kalau tuan-tuan tengok dekat NIST, NIST ni adalah body yang international body related to corrosion. Dia bagi tahu cost of corrosion yearly, we talking about 276 billion. Ini cost managing corrosion klien seluruh dunia tanggung. So if you able to manage, bagi solution, there's a good business growth. Ini yang opportunity yang besar kat situ lah. Okay? So what we are proposing actually sebenarnya benda tu, I think teknologi in term of power punya inspection maybe dah ada. Okay. Cuma in term of pipeline, apa yang saya boleh try, yang saya nak try adalah from pipeline inspection, kita akan gunakan AI for corrosion detection. So instead of sekarang ni, saya ambil gambar, saya sendiri, okay, gambar ni ada, okay, buat ukuran berapa mm kali berapa mm, buat kedalaman. So all the things can be automated menggunakan AI. Ini benda yang sebenarnya if you do that way, sebenarnya it will fasten. Proses akan jadi lebih cepat lah. Okay. So that are the things sebenarnya yang we talking about innovation. For me, AI one of the biggest innovation, tools yang we need to adapt in our orang kata inspection methodology lah. Okay. Sebab drone is just a tool. Okay. Anybody can buy a drone DJI easily in the share market. You pergi belajar training satu hari, you boleh fly the drone. Okay, aku boleh declare lah tiba-tiba dan sebagainya, you any betul. Okay, but processing, the data analysis for me is the niche. So even macam iPetro itself pun, kita nak mahir di situ. So that's why in term of analysis, we talking about a certain criteria, dia punya requirement, regulation, dia punya code and standard. Okay, so that's why we are orang kata dengan menggunakan innovation dari segi data analysis ni, kita mempercepatkan proses. Okay, dulu kalau saya buat piping inspection, okay, buat dekat site 1 minggu, buat report seminggu bang, total 2 minggu. Menggunakan drone, you fly the same day, maybe petang tu dah siap report bang. Client happy, right? So itu good thing about AI lah, alright? So another thing yang sebenarnya saya nak cerita juga adalah berkenaan dengan 3D modeling, okay? So contohnya macam, this is common sebenarnya dekat Europe, okay? Saya pun dah berjumpa dengan geng-geng kat sana. Contohnya bila dia buat drone, dia buat modeling, 3D modeling of the tank itself. Jadi sebenarnya kita boleh dapat banyak information daripada situ yang sebelum ni kita buat manual survey, tengok dia punya settlement, tengok out of roundness dia, tengok beberapa benda kita check. Dengan 3D kita boleh dapat semua information terus. Dan kita boleh, orang kata, manipulate the data tu untuk banyak-banyak benda lagi. Alright? So yang last kali in term of data integration lah, we're talking about cloud, SAP dan sebagainya. Okay? So itu berkenaan dengan innovation. Okay? Yang kedua berkenaan dengan implementation. Jadi pada saya fasa pengenalan, drone ni, klien dah kenal lah drone. So I think the stage is setakat mana penggunaan dia lah. So sebenarnya dia ada certain limitation. First, regulation, okay, and then the process, nak apply permit apa semua. Klien aku panggil kau hari ni, esok nak buat inspection boleh tak? Itu expectation klien. Okay, you team ready tak? Nak masuk site esok boleh tak? Tak boleh boss, CM kata kena apply permit apa semua. Itu that's the real issue that we are facing actually. Alright. So if you can say yes, esok I boleh masuk, I boleh buat for you, you will secure the job. But we need to, that's the issue on the process itself yang kita kena tengok lah. Alright. Cuma in term of Indonesia, I would say there's much more potential yang kita belum explore, yang kita belum fully utilize. So I think it's a good market. So we can grab it lah. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Mursyidi. Saya tarik tadi faktor yang mendorong untuk inovasi. Saya kira inovasi yang kita lakukan dalam drone ni perlu ada, orang kata, perlu merujuk kepada realiti lah. Sebagai contoh dalam bidang oil and gas, time dengan accuracy ni isu yang kritikal bagi bidang oil and gas. Jadi dari situ terhasil AI approach atau learning dalam nak mempasti corrosion pada pipeline. Jadi itu antara saya kira faktor yang penting sebelum kita membuat satu inovasi. Adakah inovasi ini boleh membantu untuk meningkatkan productivity? Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Saya nak tanyakan kepada Encik Muslim tentang, tadi kita cakap dah tentang fungsi drone ni yang mengambil data, memperoleh data menggunakan drone. Tapi satu aspek yang sama penting juga dengan pengambilan data ni adalah tentang data management ataupun data visualization, di mana apa yang industri nakkan ataupun apa yang klien atau investor ataupun kontraktor
mahukan pada akhirnya adalah data. Dan persoalan tentang bagaimana ini diurus dan dipamerkan adalah satu persoalan yang besar bagi mereka ini kan. Jadi mungkin Encik Muslim boleh kongsikan bagaimana sebenarnya teknologi maklumat ataupun IT boleh menambah nilai bagi melengkapkan tugas drone sebagai alat perolehan data. Dipersilakan Encik Muslim. Okay, terima kasih moderator. Jika kita lihat kebanyakan kehendak klien adalah sebenarnya pada end-to-end solution dan strategi yang baik juga untuk kita sebagai pemain industri untuk menawarkan end-to-end solution. Tapi bila kita sebutkan end-to-end solution ataupun term yang selalu dipakai sekarang adalah turnkey solution, kita memerlukan rangkaian ataupun rakan-rakan industri lain yang membantu kita melengkapkan the whole ecosystem of the solution itself. Okay, jadi itu berkaitan dengan permintaan. Kalau permintaan klien kebanyakannya bersifat begitu. Namun jika kita sentuh lebih dalam lagi berkenaan dengan data itu sendiri, kalau kita lihat seperti yang Ayah Mursyidi sebutkan tadi, data ni sebenarnya as a tool sahaja. Dalam the whole ecosystem, proses daripada data acquisition sehinggalah data visualization dan juga data deliverables. Data acquisition hanya mengambil peranan kurang daripada 20% keseluruhan proses. Dan kita boleh lihat kalau dalam sebuah drone ataupun flight platform, ia mampu membawa beberapa jenis payload untuk mendapatkan data daripada menggunakan RGB sensor, iaitu kamera biasa yang kita nampak sekarang ni, beberapa megapiksel daripada 20 megapiksel, 24, 48 megapiksel, dan kita ada lagi sensor lain, contohnya LiDAR, ada multispectral, hyperspectral, dan termasuklah kita boleh letakkan 3D capture dan sebagainya. Jadi ini adalah tools yang mana boleh mengambil beberapa jenis bentuk data, dan sebenarnya ada beberapa lagi tools lain yang sebenarnya bila kita sebut end-to-end solution ataupun turnkey solution, kita perlu menambah baik dengan beberapa tools lain. Jika kita katakan drone sebagai flight platform untuk mendapatkan aerial data, kita mungkin perlu ada terrestrial punya sensor, LiDAR sensor, ataupun kita boleh letakkan IoT devices sensor yang mana boleh mengukur untuk ukuran-ukuran di atas tanah. Jadi contohnya saya mengambil di sebuah construction site, ada sebuah bangunan yang mana kita ingin ukur perkembangannya. Jadi sebenarnya untuk on ground sensor kita boleh letakkan sensor yang boleh mengukur tahap curing simen tersebut. Bilakah kematangan simen pada bangunan, kematangan acuan dan sebagainya. Dan kita boleh integratekan data tersebut dengan data daripada drone. Contohnya daripada data drone kita buat 3D untuk bangunan tersebut, clock point ataupun 3D object. Dan kalau kita lihat raw data yang kita dapatkan sebenarnya daripada drone, kita tidak boleh terus bagi pada klien. Sebenarnya bagi klien dia tak bernilai ada apa dengan data itu sebenarnya. Jadi data tersebut perlu diproses dan dianalisa supaya daripada maklumat yang biasa-biasa dia jadi maklumat yang dapat membantu klien. Daripada sekadar information, ia boleh menjadi knowledge yang membantu klien untuk membuat tindakan selanjutnya yang membawa kepada apa akibat yang dia boleh ukur dan apa hasil yang dia boleh ukur lah. Jadi kalau berkenaan dengan data visualization, jadi ada beberapa bentuk data visualization yang kita boleh boleh bentuk. Pertamanya ada bentuk carta atau bentuk graf dan bentuk video information. Dan kalau dalam construction yang sekarang ni yang kita sedang lakukan di peringkat aeronaf, iaitu kita mengenalkan kita punya solution, iaitu Terrabina, sebuah cloud platform yang menawarkan platform untuk visualize data dan juga data analytics. Jadi dari sini contohnya untuk sebuah bangunan tersebut, dan untuk kita menilai perkembangan dia, kita akan lakukan 3D setiap bulan, yang mana daripada 3D tersebut kita boleh bandingkan antara bulan pertama, kedua, ketiga dan keempat, yang mana di situ juga kita akan letakkan data daripada IoT sensor, yang mana klien boleh dapatkan maklumat tersebut secara real time. Dan sekarang ni kalau kita sebut 3D, terma yang paling tepat digunakan adalah BIM, Building Information Modeling.
Dan ada terma baru yang kita gunakan sekarang adalah CIM, City Information Modeling, iaitu daripada banyak-banyak BIM, banyak building, kita develop satu lagi Traffic Information Modeling, Utilities Information Modeling dan sebagainya. Jadi terhasillah CIM, City Information Modeling. Dan daripada data yang kita dapat juga kita boleh overlay antara data 2D, data 3D, kita boleh overlaykan dengan lukisan kejuruteraan, dengan utility drawing dan sebagainya, untuk kita dapatkan maklumat tepat bagaimana pembinaan itu berlangsung, adakah ia tepat dengan konsep kita yang asal. Dan yang paling penting bagi saya, pemvisualan data ini sebenarnya dia membantu dari sudut dokumentasi digital data tersebut. Tak adalah data tersebut hanya kita simpan dalam bentuk digitization, maksudnya daripada paper kita scan jadi PDF, itu digitization. Tapi kita nak digitalization, data tersebut boleh diakses dengan lebih holistik lagi. Dan yang paling penting sebenarnya, data, kenapa ia perlu divisualkan data ni, tuan-tuan? Pertama bagi saya, untuk kita mengetahui perubahan yang berlaku mengikut masa. Okay, jadi dengan kita memvisualkan data bulanan contohnya ataupun data mingguan pembinaan, kita boleh tahu perkembangannya dengan baik. Kalau selama ini kita hanya pergi sebagai site supervisor, kita hanya ambil gambar jadi 4 penjuru untuk site kita. Lepas ni bila mana kita menggunakan drone, kita boleh mendapatkan big picture, the whole construction site tersebut, dan kita boleh bandingkan. Dan kita juga boleh mengenal pasti frekuensi, kadar berlaku dan keberlangsungan dengan masa. Contohnya untuk asset management, berapa banyak excavator ataupun lori yang kita perlukan setiap bulan, adakah sama kan? Mungkin stockpile yang berbeza membutuhkan, kita kata, excavator dan juga lori yang kuantitinya berbeza. Dan kita juga boleh menganalisa kepenggunaannya. Jadi ia lebih menjimatkan kos dengan data yang kita ada. Dan kita juga boleh mengenal pasti correlation ataupun kita kata perkaitan. Contoh saya katakan, sebelum construction kita lakukan EIA, inspection, environmental impact assessment. Jadi kita boleh tahu kat mana kawasan tinggi, kawasan rendah. Jadi bila mana kita letakkan dengan data drone, kita dapat lihat visual 3D elevation. Kemudian kita letakkan IoT sensor, tolok hujan, humidity sensor dalam tanah, kita juga boleh dapatkan bacaan yang lebih tepat. Jadi kita boleh correlate data daripada drone dan data daripada IoT sensor. Kita boleh hasilkan satu dapatan yang lebih kukuh untuk kita bertindak. Seterusnya, kita boleh lakukan analisa untuk risiko dan nilai, dan juga membantu kita mengukur kadar kemenjadian ataupun kadar pencapaian untuk the whole process. Mungkin daripada plan kita nak siapkan projek tersebut selama 2 tahun. Jadi sampai tahun pertama kita boleh nilai adakah projek yang kita sasarkan ini kita berjaya capai sasarannya untuk siap selama 2 tahun ataupun perlu ditangguh lagi 6 bulan dan sebagainya, bergantung kepada projection visual data yang kita dapat lihat tersebut. Dan sebenarnya visual data ni dia dapat membantu segenap ekosistem construction. Dalam construction ada 4 pihak yang akan terlibat: developer, investor, kontraktor dan juga konsultan. Okay, jadi setiap pihak ini perlu present data tersebut kepada pihak yang lain. Contohnya, developer perlu present pada investor. Jadi yang akan membantu developer untuk claim ataupun menunjukkan bukti capaian dia adalah visual punya data. Bukan semata-mata kita membentangkan utility data, berapa banyak piling, electrical yang kita dah pasang. Betul, itu adalah data-data yang yang begitu detail. Tapi yang lebih membantu adalah bagaimana kita visualisekan semua itu dalam bentuk yang investor boleh sentuh. Contohnya sentuh pakai tablet, tengok pakai VR, pakai AR dan sebagainya. Dan yang paling penting, kenapa kita perlu memvisualiskan data adalah kerana kita boleh dapatkan maklumat yang real time, kita boleh dapat big overall dan juga complete picture apa yang berlaku di sekeliling construction site itu, vertical dan juga horizontal. Okay, sekian Cik Nizal. Baik, terima kasih kepada Encik Muslim. Saya tertarik tadi dengan rupanya hanya 20% saja 20% saja fungsi drone dalam keseluruhan nak menyelesaikan projek tu, iaitu fungsinya hanyalah untuk mendapatkan data.
Dan 80% yang lain tu adalah proses-proses yang menyebabkan pemprosesan data, kemudian penganalisian data, kemudian data visualization. Kan. Kita tengok sekiranya kan, kita tidak mengimplementasikan teknologi-teknologi lain, sebagai contoh software ataupun apa-apa saja teknologi yang berkaitan dengan IT, AI, ML. Kalau kata kita tidak mengintegrasikan dengan teknologi drone, and teknologi drone ni hanya memainkan 20% saja daripada peranan keseluruhan tu, dan tak cukup matang lah. Sebab tu bila bercakap tentang implementasi teknologi drone ni perlu didasari ataupun perlu diintegrasi dengan teknologi-teknologi lain jugalah. Baik, terima kasih kepada Encik Muslim. Seterusnya Encik Farhan. Industri drone berkembang, kalau kita tengok secara aktif lah dalam tempoh 2 tahun ni, and kita tengok industri drone ni berkembang secara aktif, and adanya kemunculan syarikat-syarikat baru dan maupun pekerja-pekerja yang mungkin bekerja secara freelance menjadikan drone sebagai perniagaan. Dan kalau kita perhati, sememangnya kebanyakan drone yang diguna oleh penggiat industri drone dekat Malaysia ni, and drone yang dihasilkan dan dikilangkan kebanyakannya berasal dari luar negara. Sebagai contoh DJI oleh China ataupun EB dihasilkan di Switzerland. Dan dalam kebanyakan perkara kita adalah boleh katakan sebagai pengguna. Dan di sini saya nak bertanya tentang peranan MDEC selaku badan penggalak industri drone di negara. Apakah inisiatif yang akan ataupun yang telah dilakukan oleh MDEC dalam nak membangun inisiatif research and development di secara khususnya untuk teknologi drone? Dipersilakan. Terima kasih Nizal. Tapi sebelum tu saya nak kupaskan balik sedikit. Tadi Cik Burshidi ada mention pasal drone ni kita menggantikan kerja-kerja frontliner, inspector. Di sini saya nak tekankan teknologi-teknologi yang diinnovatekan, yang baru datang kepada di industri ini, ia sebenarnya membantu dan memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang kita buat sebenarnya, supaya the subject matter expert itself, the inspector itself boleh tingkatkan lagi kemahiran mereka dalam pengetahuan inspection itu sendiri. Dan saya juga nak tekankan industri inspection ni selain daripada oil and gas, kita boleh gunakan drone untuk oil and gas, untuk telco, untuk energy, contohnya wind turbine. So application dia sebenarnya sangat-sangat banyak. So apa yang kita ada di Malaysia sekarang, apa yang syarikat-syarikat kita sedang hadapi sekarang is just a tip of the iceberg lah. If you ask me, that's why kita sangat-sangat perlukan drone tech initiative yang kita adakan ni adalah untuk melipat gandakan effort daripada kesemua bidang dan ekosistem lah. Berbalik kepada soalan yang Cik Nizal ajukan tadi, betul. So kita sebelum ni memang ada banyak perbincangan dengan agensi dan juga kementerian-kementerian yang lain seperti MITI, MESTEC atau sekarang ni MOSTI. Dan di MOSTI juga kita bersama-sama dengan beberapa pegawai di dalam ada kementerian MOSTI ada diwujudkan sebuah grup drone expert group lah. So kita di sana sebagai penasihat lah. So kita dan di sana ada pelbagai industry players, ada academician di dalam kumpulan tersebut yang membincangkan tentang perkara ini. Dan apa yang saya maklumkan kepada mereka berdasarkan apa yang kita sendiri hadapi di bidang industri yang lain, untuk kita compete directly dengan DJI di China ataupun dalam manufacturing of the drone itself, I think that is something yang a bit far-fetched sebenarnya. Because currently DJI over 70% of the global drone market ni is controlled by them. And if you look, I think a few months ago, US sendiri pun ada membuatkan kekangan untuk masuk DJI masuk kepada negara mereka supaya rakyat mereka menggunakan drone yang dihasilkan oleh negara mereka sendiri. Tapi di sini saya lebih suka menggunakan pendekatan yang berbeza. So if you look at innovation, so drone tu sendiri is a tool. Tapi saya sebab kita perlu lebih bijak dalam approaching innovation yang untuk drone ni. Saya mengesyorkan kepada expert group tersebut, jika Malaysia ingin fokus kepada inovasi drone,
kita fokuskan sedikit niche area. Contohnya drone untuk terbang lebih lama dia memerlukan bateri yang lebih baik. So apa kata kita fokuskan kita punya talent, kita punya resources, funding untuk membangunkan bateri yang lebih baik yang boleh digunakan oleh manufacturer di luar, teknologi bateri yang dihasilkan di Malaysia. So kita hasilkan factory bateri drone di Malaysia contohnya. Lagi satu telecommunication. So drone ni sangat memerlukan telekomunikasi yang bagus. So sekarang ni drone ada macam-macam cara untuk kita berkomunikasi dengan drone tersebut. Contohnya pakai GPS, GSM ataupun pakai 5G contohnya. So bagaimanakah kita boleh cadangkan kepada industri-industri, kepada researcher untuk memperbaiki apakah teknologi yang baru yang kita boleh gunakan kepada drone dari segi telekomunikasi untuk boleh gunakan drone tu kepada jarak yang lebih jauh contohnya. So inovasi-inovasi macam ni adalah apa yang bagi saya kita perlu fokuskan. Dan contoh yang lebih spesifik kalau kepada inspection contohnya. Macam hari itu I think di UIA saya ada berjumpa dengan Dr. Zul, Center of Unmanned Technology. So mereka di situ dia fokus kepada drone di udara, di darat dan juga di atas air. So di sini saya sebelum ni kita pun asyik fikir drone ni udara. Tapi sebenarnya drone ni is another term for robot di atas udara lah. Tapi it's actually a robot. Sebenarnya drone ni adalah sebuah mesin yang tiada pilot di dalam tu lah. Sebenarnya robot yang di atas air, robot yang di atas darat dan robot di atas udara. So semua tu kita anggap sebagai drone. Tapi regulationnya berbeza-beza lah. So daripada situ kita dapati ada macam-macam cara lagi. Inovasi-inovasi yang kita boleh fokuskan, yang kita boleh hasilkan secara bulk, tapi kita boleh jual dan juga kita boleh marketkan kepada syarikat-syarikat drone gergasi di luar ni. Sebab mereka fokus kepada pembinaan drone spesifik. Tapi mana kita fokuskan kita punya researchers, kita punya funding, kita punya universities untuk R&D kepada application tertentu. Contohnya di Malaysia ni kita ada oil and gas yang industri oil and gas yang besar. So fokus kepada peralatan inspection menggunakan drone. So sekarang ni kita ada drone di udara untuk buat inspection. Tapi sebenarnya di kawasan-kawasan tertutup, clean room area di oil and gas juga ada juga kegunaan drone robot kecil yang digunakan untuk masuk dalam hatchback punya lubang-lubang hatchback yang kecil untuk check kawasan-kawasan ni ada tersumbat ke apa tu. So itu pun drone juga. So I think kita kena tukarkan minda kita punya community. Sebab saya tengok daripada saya dah dalam grup Telegram engineer inspection di Telegram kan, ada lebih 20,000 inspektor kita kat Malaysia ni. Mungkin lebih daripada tu lagi. Tapi macam mana kita nak menggalakkan mereka, nak inform kepada mereka, teknologi drone ni bukan nak mengambil alih kerja mereka, tapi kita boleh menambah nilai mereka, masukkan mereka ke dalam industri ini, bekerjasama dengan mereka untuk menghasilkan inovasi yang baru di dalam industri mereka sendiri. Maksudnya it will increase their value. Dan dari segi researcher industri dan juga academician, kita sekarang ni bekerjasama dengan UiTM, dengan UTM, UTM, UTHM. So syarikat-syarikat, industri dan juga klien pergi kepada universiti-universiti ni, tengok apa talent yang ada, apa inovasi yang ada di universiti tersebut yang kita boleh leverage on. Sebab saya pasti dan saya dah pernah tengok memang ada teknologi-teknologi inovasi yang sedia ada tapi belum lagi digunakan di industri. So saya rasa daripada situ kita boleh kembangkan lagi. Okay, terima kasih. Baik. Terima kasih Encik Farhan. Maksudnya R&D itu bukan hanya pada drone itu sendiri.
Tetapi Betul. setiap komponen yang ada pada drone dan termasuklah aplikasi penggunaan teknologi drone itu. Jadi kalau kata kita tengok pada kerangka itu, research and development ni cukup luas lah. Mana orang saja pelbagai bidang boleh untuk cuba explore, boleh untuk cuba kaji dan menyelidik and apakah potential application penggunaan drone teknologi ini sendiri. Baik, terima kasih. Seterusnya kita bagi kepada Mursyidi. Kita nak bincang tentang sekali lagi revolusi industri 4.0 di mana dia telah mengubah bentuk banyak bidang kerjaya dan antaranya adalah oil and gas. Kalau kata sebelum ni segala bentuk kemahiran dipusatkan kepada manusia kan, membaiki, menukar elektrik atau memeriksa komponen ataupun apa-apa saja tugas teknikal tu banyak pusat kepada manusia. Tapi sekarang teknologi dan alatan moden dah mengganti tugas manusia. Dalam kes ni drone lah. Dan implementasi teknologi ini juga mengubah dan mempengaruhi kriteria pengambilan kerja dalam bidang oil and gas. Jadi Encik Mursyidi sebagai seorang penggiat dalam industri oil and gas selama 13 tahun, apakah sebenarnya pesanan ataupun saranan ataupun juga cadangan Tuan Mursyidi kepada penggiat bidang oil and gas dan juga bakal graduan dari sudut kompetensi dan kemahiran supaya kita ni kekal relevan walaupun dunia teknologi semakin berkembang? Dipersilakan. Okey, baik, terima kasih Tuan Moderator. Jadi ini orang kata pesanan khas lah untuk pekerja-pekerja ataupun penggiat-penggiat industri oil and gas lah. Okey, jadi to begin with, saya benda pertama biasanya saya akan sarankan untuk pertama kita memahami. Kalau kita bayangkan GPS, kita kena tahu kita punya lokasi semasa ataupun realiti pada hari ini. From lah daripada mana. Dan baru kita boleh plan tu kita nak ke mana, destinasi akhir kita nak ke mana. Jadi bila kita clear kita kat mana sekarang dan kat mana kita nak pergi, barulah GPS tu akan run dan dia akan bagi berapa route, berapa pilihan jalan. Okay? Jadi dari situ kita pilih-pilih nak jalan yang tak ada tol ke, jalan paling tak ada banyak jam ke, jalan paling cepat ke, jalan yang pelbagai pilihan yang kita ada. And then from there kita boleh decide which pilihan tu sesuai dengan kita. Okay? Jadi to begin with, maksudnya para graduan, para pekerja kena memahami realiti pada hari ini. Okay? Yang pertama ya, sekarang ni kita menghadapi ujian COVID. Sebenarnya ini satu benda yang akan mengubah banyak benda. Ini saya PM ada kata the new normal. Sebenarnya kehidupan kita akan berubah. Kita suka ke tak suka, kehidupan pasca COVID ni takkan sama dengan sebelum COVID. So ini satu realiti yang kita kena faham. Kesan daripada ekonomi, sekarang ni dengan harga minyak jatuh kan. So kesan dia kepada industri, ada future prospect pada industri oil and gas. Okay? Kita kena tengok oil and gas ni lagi 10 tahun macam mana, 20 tahun macam mana, 30 tahun macam mana. So these are the thing yang sebenarnya kita kena tengok lebih jauh. Okay? That's why kalau in general, based on my study, sebenarnya oil and gas ni dia dah agak, kalau bahasa mudahnya agak tepu ataupun room of growth tu sebenarnya dia tak signifikan dah. That's why kalau tanya saya, fresh graduate, a better option sebenarnya go for something like alternative energy lah. Maybe pada saya lah solar is something yang boleh orang kata boleh explore detail lah. Okay? So itu yang pertama, memahami realiti. Yang kedua kita kena tengok impact dia. Apa kesan dia pada global? Okay? Kesan dia kepada Malaysia, kesan dia kepada industri oil and gas kan. Dengan bila kemelesetan ekonomi berlaku. Jadi sudah tentu banyak projek-projek capex especially. So maybe akan kena hold. Okay, ada pula orang kecil kat sini. Okay, so boleh jadi bajet-bajet kita akan klien akan try untuk cut bajet kan. So efek dia sebenarnya pada career pun akan efek, maybe kerjaya akan kurang dan graduan akan semakin ramai kan. Jadi persaingan tu semakin sengit kan. Dan sebagai individu pun sebenarnya dia akan jadi mencari kerja adalah satu benda yang kita kena ambil serius lah. Okay? Alright, so bila kita dah faham realiti, kita faham impact dia, and then bila kita kena buat perancangan lah. So kita kena buat planning, okay? Jadi planning macam mana perancangan kerjaya kita lah, okay? Jadi that's why biasanya benda ni memang saya pun ada membagi orang kata penerangan tentang career planning lah. Okay, jadi untuk newbie lah, orang graduate yang baru-baru ni, nasihat saya satu je, jangan memilih lah.
Jangan terlalu manja. Okay, kalau terpaksa start dari bawah kan, macam Cik Faraz ni cerita pengalaman dia dulu macam mana jadi NDT inspector. Those are just normal lah. Jadi tak semua akan dapat masuk company-company yang besar-besar kan. So because that's life lah. Okay, jadi bersyukur dengan apa yang ada. Okay, decide apa you nak dan take action. Okay, itu yang pertama. Okay, and then bila dah bermula, ini yang cabaran dia, bila kita dah berkerjaya, kita dah start, orang kata dapat duit kan, ini kadang-kadang especially orang oil and gas dah biasa gaji besar kan, tiba-tiba kena berhenti kontrak, tiba-tiba kena berhenti kerja, memang kau kepala bang, kau kepala tak berhenti-berhenti kan, macam mana nak selesai masalah ni. So that's why benda ni sebenarnya yang kita kena always prepare lah. Yang ni yang saya tekankan tentang career growth. Okay, jangan kita hanya kekal macam tu, stagnan bertahun-tahun lamanya. Okay, try to find ways untuk improve, dapatkan knowledge baru, experience baru. Okay, saya selalu tekankan dia ada formula yang saya pegang 70, 20, 10. Okay, ini formula untuk career growth lah. Biasa saya terangkan pada adik-adik. Yang pertama 70% adalah experience. Okay, untuk kembangkan career, try to get as much experience. Kita kena design experience macam mana yang kita perlukan untuk sampai ke destinasi career yang kita nak. Itu yang pertama, 70% experience. 20% adalah social learning. Kita belajar networking kita, kawan-kawan kita, jumpa orang. Okay, so those are the things yang kita orang kata social learning. And then another 10% sebenarnya barulah talking about orang kata formal learning. Yang ni ambil certification dan sebagainya. So at the end saya nak highlight adalah experience. Experience ni adalah aset paling berharga untuk berjaya tuan-tuan. Okay, so try as much as possible, get the experience that you need to grow your career. Okay, so cuma apa yang saya pesankan adalah jangan selesa di takut yang lama. Okay, try untuk upgrade lah, go. So macam kita tengok konsep natural, pokok kalau tak berkembang dia akan mati. Manusia pun sama. Kalau kita stagnan, akhirnya kita akan menuju kehancuran lah istilahnya kan. Jadi try to grow yourself. Okay, so apa nasihat saya untuk orang muda, go try research pasal future of work. Okay, jangan hanya tengok benda yang kita ada sekarang. Okay, benda ada sekarang adalah short term, so kita perlu uruskan short term ni nak dapat gaji dan sebagainya. Tapi at the same time saya kata destinasi akhir kita nak ke mana, ini yang kita kena tengok ke depan 5 tahun 10 tahun. Okay, so kalau tuan-tuan boleh search future of work ni, satu benda yang saya amat suka. Apa kat situ, benda-benda apa kemahiran ilmu baru yang kita kena tahu. Okay, so kita tak nak walaupun sekarang ni kita power gila, lagi 5 tahun benda tu dah obsolete, dah tak relevan dah dalam industri. Jadi kenapa kita nak bangga aku ni pakar 5 tahun lagi tak ada kerja. Okay, so that's why we need to evolve untuk meet the industrial needs. Okay, so bidang-bidang baru yang sekarang ni kita tengah hangat AI ni, benda yang walaupun saya tak tahu, benda ni saya tengah explore. Contoh drone ni benda yang saya start a few years back sebab kita tahu ke depan inspection is inspection. Okay, what are the added value? So drone ni benda yang saya start with. Kemudian kita ada IoT, blockchain, 3D printing, 3D modeling, virtual reality dan sebagainya. Okay, so kalau tengok World Economic Forum, dia bagi tahu sebenarnya ada 10 kemahiran yang diperlukan untuk future of work ni. So ini benda-benda yang kita kena tengok juga. Okay, yang pertama adalah complex problem solving. So majikan nak orang yang boleh selesaikan masalah. Dia tak nak lagi orang aku bagi tahu A, kau buat A. Dia nak pekerja yang okay, I have this problem, you solve it. Okay, so kemahiran problem solving adalah kemahiran yang perlu ada pada manpower masa depan. Critical thinking, kemahiran berfikir. So klien, customer ataupun majikan, dia nak orang-orang yang boleh berfikir. Dia tak nak orang yang menunggu arahan saja. Creativity, people management. Okay, so people management is soft skill, leadership skills, management skills dan juga emotional intelligence. Ini yang 5 contoh yang saya bagi, kemahiran-kemahiran yang kita boleh develop. Most of it sebenarnya lebih kepada soft skill. Okay, and then another thing adalah yang kita kena tengok juga adalah technical skill. Okay, ini antara yang benda yang kami dalam iPetro Academy kita conduct technical training, experiential learning dan juga kita target for career growth. Okay, so untuk kompetensi tuan-tuan boleh tengoklah benda apa yang kita boleh guna untuk added value. Macam saya personally nak cari kat Malaysia, API inspector ada drone license, itu rare. Ini how we create the rareness tu. Yang maksudnya, inspector ada IR, ada drone pilot. Ini memang boleh cari lah, kalau jumpa bagi tahu saya lah. Okay, so those are the things sebenarnya kompetensi you, professional set akan membantu. Okay, so itu saja yang saya boleh kongsikan lah.
Baik, terima kasih kepada Encik Mursyidi. Saya tarik maksudnya bila cakap tentang bagaimana kita nak adapt diri kita dengan orang kata perkembangan teknologi ataupun kita nak pastikan diri kita kekal relevan, bukan sahaja kita perlu mencari skill atau pengalaman dalam bidang ijazah kita, tapi kita boleh mencari orang kata cross field. Mungkin seorang oil and gas macam Tuan Mursyidi sikit, seorang yang terlibat dalam oil and gas, tapi mampu untuk mengendalikan orang kata benda-benda yang bersifat mechanical engineering and drone itu sendiri, ataupun mungkin seorang petani yang boleh mengimplementasikan orang kata knowledge tentang AI atau machine learning untuk menambah nilai kepada bidang dia, walaupun bidang yang dia ceburi bukanlah bidang dia belajar ataupun dia orang kata dia hidup dalam tempoh 3-4 tahun pelajarannya. Baik, terima kasih kepada Encik Mursyidi. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya kepada Encik Muslim. Kita sudah berbincang panjang tentang aplikasi dan implementasi teknologi drone, dan sudah tentu ramai pendengar tanya dan mungkin mencari bagaimana ingin menceburi bidang drone dan apakah laluan yang sebenarnya boleh diambil untuk menjadi seorang mungkin Cik Muslim boleh kursus yang perlu. Okey, berkenaan dengan drone sebagai kerjaya maksud Tuan Nizal. Okey, jika kita, bagi saya lah, jika kita lihat sebenarnya mungkin dalam 2-3 tahun lagi, sebenarnya drone sebagai kerjaya pun mungkin semakin kurang. Sebab apa sekarang ni sudah ada teknologi autonomous drones, fully autonomous drones. Contoh macam tuan-tuan tengok ketika mana hari kemerdekaan yang lepas ataupun ketika pelancaran sukan yang besar-besar, mesti mereka akan gunakan drones untuk menggantikan bunga api ataupun untuk menambah baik persembahan ketika itu untuk gimmick dan sebagainya. Tahukah saudara-saudara bahawa sebenarnya hanya satu orang operator sahaja untuk kontrol 1,000 ke 500 drone tersebut. Okay, ini menunjukkan bahawa drone sudah mula masuk ke fasa fully autonomous. Kan? Maksudnya kat situ hanya perlu satu operator untuk beribu-ribu atau beratus drone. Jadi yang perlu kita baca adalah bagaimana trend teknologi itu berkembang. Adakah lagi 3 tahun akan datang ataupun 5 tahun akan datang kita masih memerlukan operator ataupun pilot drone. Namun kesediaan kita ke arah itu perlulah. Contohnya kalau saya kata lagi 3 tahun betul kita perlukan operator dan pilot drone. Jadi kita ambil certification, latihan, kita berlatih dan sebagainya. Lepas itu drone dah boleh fully autonomous. Jadi kat mana peranan manusia? Okey, peranan manusia masih ada bagi saya sebagai operator. Mungkin operator bukan operator pada pilot drone itu secara langsung, tapi mungkin operator kepada the whole system integration antara drones dengan control tower, dengan control station dan sebagainya. Okey, jadi jika kembali pada soalan tadi berkenaan dengan penerusan sebagai kerjaya operator drone ni, bagi saya yang paling penting adalah pengalaman. Dan kalau kata dengan drone ni, pengalaman ni dapat dikira dengan flight hour. Berapa ratus flight hour kita yang berkaitan dengan tugas tersebut lah. Mungkin kita ada flight hour yang banyak bila mana kita main drone hobi dan sebagainya. Dan kita boleh tambah baik dengan berlatih untuk maneuver, untuk inspection, maneuver untuk monitoring dan sebagainya. Dan simpan flight log tu baik-baik. Okay? Dan juga yang kedua adalah formal training, itu dengan mengambil professional certification, professional certificate, dan pastikan silibus yang tuan-tuan ambil itu disahkan oleh CAM ataupun Civil Aviation Authority Malaysia. Dan sebenarnya CAM tidak mengeluarkan lesen drone, ya. Okey, CAM tidak mengeluarkan lesen drone. Yang mengeluarkan lesen drone adalah CAM tidak pernah mengeluarkan lesen drone, belum lagi mengeluarkan lesen drone. Jadi sebenarnya tidak ada mana-mana training provider yang boleh mengeluarkan lesen drone melainkan setelah diberi kebenaran ataupun diiktiraf oleh CAM sendiri. Jadi bila mana anda ingin lakukan kerja, yang paling penting sebenarnya adalah permit daripada CAM, permit daripada JUPAM. Jadi anda perlu ada dia keluarkan NOTAM dan sebagainya. Jadi itu professional certification. Jadi yang kedua bagi saya adalah tuan-tuan boleh lalui jalan untuk formal SKM, Sijil Khemah Haram Malaysia. Jadi sekarang ni sudah ada
SKM untuk drone operation, Sijil Kemahiran Malaysia untuk drone operation level 2 dan juga level 3. Dan ada beberapa cara untuk tuan-tuan mendapatkan SKM level 2, level 3, dan juga sekarang ni saya dengar mereka sedang develop SKM level 4. Antaranya adalah melalui cara SLAP. SLAP ni di bawah JPK, Jawatan Kuasa Pembangunan Kemahiran. SLAP ni iaitu sistem latihan pusat bertauliah. Jadi tuan-tuan boleh Google JPK dan cari apakah itu SLAP, SLAPB. Dan seterusnya boleh melalui SLDN. SLDN ni maknanya, nama panjangnya merupakan sistem latihan dual national. Dan juga boleh melalui PPT. PPT ni adalah pengiktirafan pencapaian terdahulu. Contohnya macam tuan-tuan sudah 3 tahun terlibat dalam pengoperasian drone. Jadi takkanlah nak ambil SKM tu selama berbulan-bulan kan. Sebab dah ada pengalaman. Jadi boleh gunakan flight log dan sebagainya. Ceritakan pengalaman tuan-tuan, dokumentasikan dengan baik. Dan boleh gunakan untuk PPT. Jadi tuan-tuan boleh dapat untuk level 2 dan level 3. Jadi semua yang saya sebutkan tadi boleh dapatkan dalam nama web JPK lah. Okay, jadi itu antara beberapa perkara yang formal. Pertama, professional cert, SKM dan juga flight hour tuan-tuan sendiri. Okay, jadi sekian itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Encik Muslim perkongsian tentang laluan bila cakap tentang aplikasi atau maksudnya kursus latihan yang dilalui bagi memperoleh orang kata kompetensi dalam drone. Bukan sahaja bidang drone itu sendiri. Seperti Encik Muslim ulas, mungkin dalam tempoh 5 tahun lagi mungkin drone itu akan bergerak secara autonomous. Jadi kat situ kita mungkin latihan drone tu dah kurang relevan. Jadi perlukan orang kata pendedahan kepada latihan-latihan yang lain lah. Baik, kita pergi kepada soalan yang terakhir kepada Encik Farhan. Kita dah bincang tentang teknologi drone untuk inspection. Kita dah bincang tentang aplikasi AI dan machine learning yang membantu inspektor ataupun pemeriksa untuk kenal pasti feature, structure secara automatik. Dan betapa majunya teknologi sekarang ni boleh mengubah normal practice dalam oil and gas. Saya rujuk sebuah portal oilprice.com di mana terdapat spekulasi di mana kerjaya oil and gas ni bakal terancam dengan implementasi teknologi drone. Ditambah pula dengan implementasi teknologi-teknologi yang berkaitan autonomous robot dan AI. Dan situasi ini bukan sahaja dalam oil and gas, tapi boleh kata dalam kebanyakan bidang kerjaya. Dan Encik Farhan sebagai seorang pegiat dalam bidang oil and gas selama 7 tahun dan sekarang pula berkhidmat dalam bidang dalam MDEC sebagai advocator untuk teknologi. Jadi apakah pandangan Encik Farhan berkaitan isu ini? Adakah kerjaya dalam bidang oil and gas akan berkurang atau ia sebenarnya satu peluang baru tapi dalam bentuk yang lain? Dipersilakan Encik Farhan. Terima kasih Nizal. Saya rasa benda perkara ini memang sangat dekat di hati saya lah. Sebab kalau mengikut saya punya own background, saya mechanical background dan kerja dalam bidang oil and gas. Kemudian bekerja dalam bidang consultancy, kemudian join government agency buat IT. So maksudnya apa di situ? Saya benda ni bukan perubahan-perubahan yang berlaku pada masa kini. Macam sekarang ni harga minyak jatuh, COVID, perlu bekerja di rumah. So kepada kita sendirilah sebagai a person, kita sendiri perlu bersedia. Perubahan itu akan berlaku sepanjang masa. Oleh itu macam mana kita sebagai orang yang memikirkan masa depan kita sendiri, kita perlu lebih bersedia. So kita perlu lihat perubahan-perubahan yang berlaku ni ada sebagai satu peluang. Dan saya ingin tekankan juga especially dalam penggunaan drone, contohnya dalam bidang inspection. So contoh yang saya ingin berikan di sini berkaitan dengan syarikat gergasi dunia dalam dunia drone inspection ni, contohnya macam Aerodyne. So Aerodyne sekarang ada lebih 200 lebih pekerja. Dan saya pernah bertanya kepada Encik Kamarul sendiri, CEO Aerodyne. So bila dia ingin mencari
talent yang baru untuk bekerja dengan syarikat Aerodyne, adakah dia mencari seorang drone pilot ataupun dia mencari seorang yang ada background yang dalam industri yang dia ingin ceburi ataupun syarikat itu ada beroperasi. So dia dan dia telah memaklumkan, so drone drone skill itu sendiri boleh diajar. So kita boleh macam Cik Muslim sendiri ada buka kelas untuk belajar drone, menerbangkan drone contohnya. Tapi SME subject matter expert di dalam industri ini sendiri, itu sebenarnya bagi saya adalah lebih penting. Sebab di setiap industri akan ada subject matter expert yang berbeza. So contohnya dalam bidang dalam industri energi, contohnya seperti wind turbine. So SME di dalam industri wind turbine, dia akan sentiasa diperlukan dan boleh bekerja dengan syarikat-syarikat drone untuk buat inspection pada wind turbine. Contohnya. Contohnya dalam industri telekomunikasi dan juga dalam industri tenaga. Contohnya macam di Malaysia ni kita ada TNB dan TM. Adakah pekerja-pekerja, vendor-vendor yang sekarang ni mengadakan inspection di tower-tower TNB dan TM ni dengan adanya drone, kemungkinan mereka tak perlu lagi panjat. Tapi dia sebagai SME boleh menggunakan drone tersebut dan analisis yang ingin dilakukan, report yang akan digeneratekan dan nasihat yang perlu diberikan kepada klien tu, kita perlukan SME ini. So maknanya kita perlu reskill, kita perlu upskill pekerja-pekerja sedia ada, dan kepada talent-talent yang akan datang kita perlu maklumkan kepada mereka. So yang penting adalah bagi saya the subject matter dahulu. So jika anda ingin menceburi oil and gas, belajar dalam bidang tersebut. Kalau anda ingin belajar dalam telekomunikasi, belajar dalam bidang tersebut, kemudian aplikasikan dengan teknologi-teknologi yang akan datang. Contohnya big data, AI, machine learning, drone teknologi sendiri. So benda ni bagi saya ialah saling memerlukan. So kita punya skills dan juga kita punya knowledge tu bagi saya dua benda yang berbeza tetapi diperlukan. So nasihat saya kepada pekerja-pekerja di dalam industri oil and gas, pekerja-pekerja di dalam industri-industri yang mereka rasa mereka terancam dengan pembangunan teknologi-teknologi yang terbaru ni, mereka perlu join kelas-kelas yang ada sekarang ni. So sekarang ni kita semua ada di rumah, kita dalam peringkat MCO, PKP sekarang ni, ada banyak kursus-kursus di luar sana yang kita boleh belajar. Apa itu big data, apa itu AI, so that kita boleh bersedia sekiranya macam Cik Nizal katakan, maybe another 1 year, another 2 years, pekerjaan yang kita buat sekarang, tapi pekerjaan tu sebenarnya adalah satu jawatan, satu specific role. Role itu mungkin tidak akan wujud lagi, tetapi dia sebagai the subject matter expert akan bertukar role tersebut. Mungkin sebelum ni kerja dia di atas pelantar, kena pergi naik helikopter, naik chopper, kena pergi ke platform. Tapi after 2 years, dia boleh duduk di rumah, drone tu pergi ke platform tersebut, buat inspection, buat monitoring, dan daripada situ the SME itu dia boleh lihat dan dia boleh berikan dia punya observation and then dia punya recommendation kepada klien. Okay, berdasarkan maklumat yang telah didapati oleh drone tersebut yang kita dah dianalisiskan, ini adalah recommendation kami kepada pihak klien yang apa yang you perlu buat kepada whatever solution ataupun projek yang sedang dilakukan tersebut. So yang penting di sini saya rasa upskilling future skills yang akan diwujudkan oleh teknologi-teknologi baharu ini, kita perlu ambil tahu. Itu bagi saya adalah sangat-sangat penting lah. Saya ada kongsikan satu gambar yang pihak MDEC Drone Tech ada lakukan daripada pihak talent kami. Kalau you boleh, Cik Nizam boleh tunjukkan ke, kongsikan? Boleh. So daripada pihak MDEC sendiri,
unit drone tech ni sebenarnya tidak wujud sebelum ni. So if you wanna be ready, contohnya lah, ni satu bagi saya, sebelum ni saya sendiri bila saya join MDEC, saya punya kerja saya di MDEC adalah membantu syarikat startup dalam memberikan khidmat nasihat, dalam membantu mereka memberikan visibility, dalam membantu mereka mencari partner-partner yang sesuai. So tapi selepas 2 tahun kita cuba pushkan drone tech ni untuk menjadi sebagai satu benda yang penting, sehingga ada unit yang dinamakan drone tech dan dibantu juga oleh division-division yang lain seperti talent, seperti agritech, data, investment. So mereka sama-sama bekerja sama dengan kami untuk membantu syarikat-syarikat ni. Kalau boleh kongsikan. Okey. Ni ada keluar. Alright. Okey, kalau sesiapa yang ingin dapat this one specific DAC ni, boleh PM saya atau Cik Nizal lepas ni, kita boleh kongsikan. So daripada sini saya ingin maklumkanlah kepada mereka di luar sana, so dalam drone tech sahaja, these are all the career pathways yang kita boleh explore di masa akan datang. I say boleh orang luar boleh nampak Boleh. Penonton boleh nampak. Okay. So daripada sini kalau you boleh tengok, maknanya kita cuba keluar daripada out of the box sikit. Maknanya drone ni bukan sekadar kita menerbangkan drone tersebut. So aplikasi dia sangat-sangatlah banyak dan kita punya career pathways pun sangat-sangatlah banyak sebenarnya. So you boleh jadi drone operator, you boleh jadi business analyst. Kalau dalam industri geospatial, you boleh tengok situ GIS specialist, software developer, you boleh jadi drone trainer, AI specialist specific on drone, drone pilot, drone racer ni. Ini dalam bidang event management apa semua ni lah. So dalam mereka yang di dalam industri media, mereka yang di dalam industri kesukanan pun boleh melibatkan diri di dalam drone punya industri ni. So di sini saya ingin tekankan, maknanya there are a lot of ways, a lot of opportunity for everyone. Orang yang dah berpengalaman, orang yang baru nak menceburi, semua ini available. So kalau you ingin tahu lebih lanjut, boleh hubungi kami dan tim-tim kami ataupun komuniti yang anda tahu di luar sana yang ada berkongsi berkenaan perkara-perkara drone teknologi ni. Daripada kami spesifik, boleh hubungi kami lah di mydronetech@mdec.com.my, dan kami boleh kongsikan dan boleh beri khidmat nasihat lah untuk tengok macam mana kita boleh explore. Kalau you rasa pekerjaan you terancam, apakah alternatif yang lain yang kita boleh bawa you untuk berubah you punya career path. Daripada seorang inspector di oil and gas, macam mana you nak jadi drone analyst, inspector analyst yang bekerja dengan syarikat-syarikat drone yang bekerja di dalam industri oil and gas sendiri, contohnya. Dan saya pasti macam di iPetro sendiri, di Aeronerv pun, so once the company grows bigger, there will be a lot more job positions yang berbeza-beza yang akan diwujudkan selepas ini. So saya rasa dunia sentiasa akan berubah. Iaitu kita sendiri kena ambil inisiatif untuk keep up dengan teknologi. Okay, terima kasih daripada saya. Baik. Terima kasih kepada Encik Farhan atas perkongsian. Selaku orang yang pernah berada dalam satu bidang, pergi ke bidang lain, kemudian pergi ke bidang lain. Jadi sudut pandang Encik Farhan tu, orang kata sangat membantulah menjawab persoalan bagaimana kita nak, orang kata, mengadaptasikan diri dengan perkembangan teknologi. Baik, terima kasih kepada Encik Farhan. Seterusnya kita masuk pada pusingan yang keempat. Sebenarnya pusingan ni patutnya ada soalan. Kita buka soalan lah kepada audience. Sekiranya ada soalan, tapi setakat ni saya rasa belum ada lagi soalan-soalan yang kita kata belum terjawab dalam forum kita. Ada yang bertanya soalan tapi belum ada yang
Dah terjawab lah. Saya rasa dah terjawab dah ketika forum tu. Okay. Ni ada soalan ni yang menarik. Dia kat mana Dekat komen. Sabar saya baca. Daripada Arif Shazli. Assalam semua. Ganti moderator. Mampukah pihak kerajaan memberi insentif kepada pemain industri untuk menggunakan khidmat drone tempatan? Ni untuk MDAC lah ni. Tak clear Muslim. Tak clear. Okey semua. Mampukah pihak kerajaan memberi insentif kepada pemain industri untuk menggunakan khidmat drone tempatan? Okey, saya rasa Encik Farhan mungkin yang boleh menjawab soalan ni. Ya. So far apa yang MDAC adakan setakat ini, pengadaptasian teknologi digital ni, saya rasa bukan MDAC sahaja kita push kepada pihak industri lah. Kalau sebelum ni kita ada satu program yang kita namakan SME Digitalization. So tapi setakat ini SME Digitalization tu dia fokuskan kepada teknologi e-commerce. Contohnya macam POS, digital marketing, benda macam tu. Untuk menggunakan drone kepada klien tersebut, setakat ini memang kita spesifik program yang mengatakan kalau you ada certain services atau produk and then nak pakai, kita bagi certain grant. Tapi saya rasa kalau kita refer balik kepada program yang MITI adakan, Industry Forward, dia ada satu insentif diberikan kepada manufacturer. Tapi ia lebih kepada penggunaan IR 4.0 lah. Apa yang saya ingin cadangkan kepada mereka, the solution, local drone technology solution. Kalau you rasa teknologi drone you tu menarik and you ada klien yang berminat nak pakai tapi perlukan sedikit insentif daripada kerajaan, you contact kita directly dan kita akan cuba bantu you secara spesifik. Sebab benda ni, sekarang ni sebab benda ni kita buat masih baru. So kalau benda ni adalah, kalau kita boleh kenal pasti kat luar sana ada 50 syarikat drone yang ada certain services, certain produk yang kita boleh kumpulkan, and then daripada situ kita boleh adakan insentif yang spesifik untuk matchkan servis produk drone kepada klien-klien yang sesuai. Sebab sekarang ni, sebab kita drone tech unit yang kita buat ni masih baru. So sebelum ni kita ada, awal tahun ni lah, saya ada hantar survey untuk dapatkan maklumat berapa ramai company yang ada servis drone ni kat Malaysia ni. Sebab daripada situ amat penting. Sebab kita kena tahu berapa besar ini. Arif tadi. Betul. So Cik Arif tu boleh contact Cik Nizal, nanti Cik Nizal boleh inform kepada saya dan kita boleh bincang dengan lah. InsyaAllah kita boleh tolong. Baik, mana pula dengan codes and standard? Contohnya di dalam oil and gas, adakah kita guna codes and standards yang sedia ada atau perlu diubah ketika membuat visual inspection? Mungkin Cik Mursyidi boleh menjawab. Suara tak dengar. Okay, so biasanya kod yang saya gunakan equipment yang explore. Okay, jadi in service code ni yang main adalah API, dia adalah American based. Okay, jadi ini sebenarnya yang buat use dan dia pun sebenarnya kenal yang paling ramai pun sebenarnya adalah API. Okay. Jadi for the time being memang walaupun guna drone, dia punya reference code and standard still the same. Okay. So dia tak ada orang kata code ataupun standard yang baru yang specifically cerita pasal drone lah.
So untuk jawab soalan tu, buat masa ni memang just use the existing code and standard yang ada. Sebagai contohnya Pressure Vessel, kita ada API 510. And then kita akan refer back, contohnya ada yang related dengan design, so kita akan refer balik kepada design code lah, contoh ASME 8. Okay. So and then ada ASME 8 pun dia ada acceptance criteria. Maksudnya acceptance criteria ni akan bagi tahu, okay, jumpa crack kita nak accept ke ataupun kita nak reject. That's what I mean by acceptance criteria. Okay. So jadi acceptance criteria ni masih kekal sebagaimana kita buat visual. So the same acceptance criteria apply bila kita menggunakan drone lah sebagai tool. So kalau kita bayangkan kat drone tu ada kamera, inspector bawa kamera dia, drone bawa kamera drone lah. So still the processing using the same code and standard. Baik, terima kasih kepada Encik Mursyidi atas soal jawab sebentar tadi. Saya rasa kita dah tidak ada soalan. Mungkin kita pergi kepada pusingan terakhir, pusingan penutup. Jadi setiap panel boleh bagi kata-kata terakhir 2 minit. Memula dengan Encik Mursyidi. Silakan. Right, so sebagaimana yang sebelum ni dibincangkan tentang disruptive technology lah. So benda ni sebenarnya bila kita run a business, biasanya kita akan buat business model canvas lah. So is a tool is innovation tool yang biasa kami gunakan. Jadi kita tengok the trending, kalau dulu established in 1904, maksudnya benda tu memberi satu benda yang aku otai, aku paling power, aku gagah kan. Tapi sekarang benda tu dengan disruptive teknologi dia tak ada signifikan. Okay? Jadi yang ni yang kita pekerja, player, industri kena aware. Maksudnya innovation is something yang boleh menjatuhkan company walaupun you're at a high performance. Okay? Jadi your high performance saja masih tidak memadai. You need to have the innovation. Okay? So that will help you to sustain your business lah. Ataupun sebab apa? Sebab bila you come with disruptive technology ni, dia akan ubah terus you punya the way consumer, industry as well as the business operation tu. Okay? Itu benda yang kita kena faham. Okay? And then get ready to the new normal macam saya cakap tadi, benda akan berubah. And then yang penting sebenarnya at our level, apa yang kena kita buat sebenarnya kita kena be very flexible and high adaptability. Ini yang saya tekankan. So kita kena cepat evolve, kena cepat berubah untuk dengan perubahan-perubahan semasa. Kalau kita dah masih in denial, tak ada apa-apa ni, minggu depan okey, bulan depan okey, tahun depan okey, so we are too late already. So don't take too much time to take action lah. Right, that's all. Baik, terima kasih kepada Tuan Mursyidi. Seterusnya saya jumpa Encik Farhan dulu boleh? Untuk memberikan sikit penutup. Boleh. Saya just short one lah. Saya just nak ingatkan kepada dan beritahu kepada semua orang, kami di MDEC akan sentiasa cuba membantu ke semua stakeholder kami. So contohnya if you are the normal public, freelancer ke ataupun pihak industri sendiri, boleh datang kepada kami untuk kami cuba bantu anda memperbaiki kehidupan anda, especially dalam teknologi digital. Dalam drone tech pula, jika anda ada sebarang pertanyaan, mungkin maybe Cik Nizal boleh maklumkan, boleh email kami di mydronetech@mdec.com.my, dan kami dalam masa yang terdekat lah, insyaAllah kami akan wujudkan satu website untuk kami kumpulkan maklumat-maklumat berkenaan ekosistem drone di Malaysia ini, maklumat-maklumat drone secara general di mydronetech.my, insyaAllah dalam masa yang terdekat. So saya ingin, dan satu lagi maybe saya ingin tambah, kalau kita lihat di ASEAN region dan di global punya market ni, so inisiatif sebegini yang dijalankan oleh agensi kerajaan bukan benda yang mudah sebenarnya. So sekarang ni agensi kerajaan seperti MDEC sudah wujudkan drone tech unit untuk membantu drone tech industri di Malaysia. Oleh itu kami ingin wawarkan kepada mereka yang di luar sana, kepada entusias, kepada syarikat-syarikat untuk datang berjumpa dengan kami, inform kepada kami apa yang anda boleh buat, apa yang anda ingin buat, supaya kita boleh menjadikan Malaysia ni sebagai the hub of drone technology. So itu kita punya visi lah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Encik Farhan
wakil daripada MDAC kita pada hari ini. Seterusnya saya menjemput Encik Muslim untuk memberikan sedikit kata penutup selaku tuan rumah kita. Oh, saya jemputan kat ni. Host Zoom je. Okey, pertamanya bagi saya penting untuk kita pemain industri tempatan untuk bekerjasama dengan enabler, dengan pihak regulator, dengan semua pihak dalam ekosistem ini, dan tidak terkecuali daripada, maksudnya kat sini tak terkecuali tu daripada manusia itu sekecil budak tadika sehinggalah setua-tua orang CEO, board of director mana-mana syarikat kan. Jadi itu adalah semua ekosistem di sekeliling kehidupan kita, dan bagaimana kita bekerjasama dengan mereka dalam satu sebuah ekosistem yang lengkap kan. Dan bagi kami Aeronerve, kita mempunyai visi untuk melengkapkan ekosistem tersebut lah, khususnya dalam bidang unmanned system technology development. Dan juga kami secara terus menerus sudi untuk mengadvokasi drone teknologi implementation ini dalam industri. Dan kita telah develop beberapa kita kata modul dan juga produk-produk khususnya untuk custom enterprise solution, yang contohnya jika ada syarikat ataupun individu ingin menjadikan drone ataupun unmanned teknologi ni sebagai niche mereka, jadi kita boleh bantu dari sudut konsultasi dan sebagainya. Dan bagi saya penting untuk pemain-pemain tempatan untuk kita mempunyai global mindset. Maksudnya jika kita baca nilai pasaran itu memang puluhan bilion, ratusan bilion, jadi itulah nilai pasaran kita dan itulah reach kita. Dan tepat tak tepat nombor 2 tapi kita kena yakin. Dan walaupun kita kat Malaysia, market kita boleh sampai pada US ataupun Antartika, Alaska dan sebagainya. Dan saya suka dengan MDAC punya inisiatif tu, Malaysia as a drone technology test bed. Maksudnya jadikan ia betul-betul sebagai, inilah test bed kita. Nak pergi jauh, ini test bed kita yang kita akan buktikan keupayaan kita lah. Jadi akhir kalam, mari kita bekerjasama. Wallahualam. Baik, terima kasih kepada Encik Muslim. Jadi itu telah menutup kita punya forum kita pada hari ini, dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua panelis, Encik Mursyidi daripada iPetro, Encik Farhan daripada MDAC sendiri, dan Encik Muslim dari Aeronerve atas perkongsian idea, perkongsian pengalaman untuk menghangatkan atau memberi isi kepada perbincangan kita pada petang ini. Semoga kita ada bagi peluang untuk berbincang dan berforum pada masa akan datang. Dan juga terima kasih juga kepada penonton-penonton yang menonton siaran langsung, dah macam TV pula siaran langsung forum webinar Aeronerve. Terima kasih atas tontonan kalian, dan jangan lupa siri-siri Drone Talk webinar yang akan datang pada minggu depan. Jadi saya fikir itu sahaja rancangan kita ataupun Drone Talk webinar kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tangkap gambar sikit